Okey, saya serahkan sesi kepada Dr. Saidatul. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Aida. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya untuk berkongsi apa sedikit sebanyak ya tentang vaksin COVID dan pesakit kanser ya. Apa yang akan saya buat ini, saya akan bercerita dengan ringkas tentang vaksin COVID. Saya tidak akan masuk ke dalam teknikaliti sangat-sangat ya. Dan ini akan memakan masa agak panjang, tapi saya boleh berceritakan secara umum ya. Saya minta Aida boleh share slide tak? Slide Okey. So kalau kita lihat ya kandungan cerita sedikit tentang apa itu vaksin COVID, and then tentang program imunisasi COVID kebangsaan yang kita panggil sebagai PIK ya. Pengalaman ya, apa yang bakal penerima vaksin ini akan rasai apabila mereka nak mendapatkan vaksin. And then kita cakap sikit tentang pesakit dan vaksin COVID serta isu keselamatan dan vaksin COVID-19. Saya harap boleh dengar ya sebab kadang-kadang line kat rumah saya ini tidak begitu baik ya. Okay, next please. Slide yang seterusnya. Now, secara umumnya bila kita kata vaksin ya, khususnya vaksin COVID-19 ni, vaksin adalah satu macam bahan yang memenuhi bahan genetik ataupun virus yang telah dimatikan ya, ataupun viral vector ataupun protein virus ya, yang dihasilkan oleh syarikat farmasi untuk menggunakan kesan jangkitan serius akibat COVID-19. Okay, apa maksud statement saya di sini? Apabila kita beranggapan kebiasaannya bila kita dapat COVID-19 ni sudah pasti ya dia dapat melindungi kita ya. Tetapi kita kena faham pada masa ini adalah satu vaksin COVID ini dia mengurangkan kebarangkalian kita untuk mendapat jangkitan serius ya akibat COVID-19 ya. So apabila kita maksud dengan vaksin COVID ini, kita akan dalam apa yang kita terima ni dia ada antigen ya. Sebab dalam vaksin mesti ada antigen. Antigen ni maksudnya virus ataupun bahagian virus. Kerana hanya apabila kita memasukkan virus bahagian virus COVID ini, contohnya ya, kalau kita menggunakan genetik COVID-19 ni, kalau kita kata vaksin Pfizer ya, kita memasukkan vaksin yang ada bahan genetik virus tu ke dalam badan kita ya. Kalau kita kata ada setengah vaksin pula, dia hanya akan melalui virus yang telah dimatikan dan dimasukkan dalam badan kita. Kenapa kita kena masukkan antigen ni? Kerana hanya dengan cara itu tubuh kita boleh mengesan adanya benda asing dalam badan kita dan mulalah dia membentuk imuniti bagi mempertahankan diri terhadap jangkitan ya, ataupun menghalang diri terhadap jangkitan COVID-19 yang serius ya. Dan secara umumnya bila kita kata vaksin, saya rasa semua orang biasa sebab vaksin bukan sahaja vaksin COVID ya, kita dah biasa dengan vaksin kanak-kanak ya sebelum ini ya. Sebab vaksin ini sama ya peranan dia untuk dalam kanak-kanak melindungi daripada penyakit yang boleh dicegah melalui jangkitan kita kata vaksin preventable diseases lah. So beberapa istilah yang saya nak perkenalkan kepada semua orang kat sini. Apabila dikatakan vaksin, vaksin adalah ubat yang diberikan kepada kita ya. Apabila dikatakan vaksinasi, dia adalah proses menyuntik memasukkan vaksin ke dalam tubuh ya. Kadang-kadang vaksinasi juga boleh, contohnya dalam contoh polio, dia tak cucuk kalau kita kata oral polio, dia diberi melalui titisan masuk ke dalam mulut. So vaksinasi proses memasukkan vaksin dalam tubuh. Ya, vaksinasi tidak menjamin kita mendapat imuniti. Ya. Imuniti atau dibentuk setelah tubuh kita menghasilkan imunisasi. Di mana istilah imunisasi bermaksud badan kita setelah mengenal pasti ada bahan asing iaitu komponen virus yang tadi masuk ke dalam badan kita dan dia merangsang ya daripada sama ada humoral ataupun selular respon dalam tubuh kita
untuk menghalang jangkitan. Tetapi bukan bermakna kita cucuk hari ini, esok kita dah ada imuniti. Tidak. Apabila vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh kita, ia memakan masa. Ia memerlukan masa untuk badan kita membentuk tindak balas terlebih dahulu ya. So sebab itu ya, kalau kita tengok ya, vaksin ini pada mula-mula dimasukkan, kenapa kita perlu dalam konteks vaksin COVID ini, kita perlukan 2 dos ya. Kerana apabila kita memasukkan dos yang pertama tadi, dia hanya introduce diri dia. Ya, kita hanya merangsang sedikit antibody, dan pada masa kita beri dos yang kedua, kita terus merangsang dengan lebih tinggi lagi supaya pembentukan antibody lebih banyak ya. So apabila kita kata tentang vaksin COVID-19 ni, orang selalu tanya, selamat tak vaksin? Kenapa kita nak bagi vaksin sekarang ya? Okay. Untuk vaksin COVID-19 yang nak masuk ke negara kita ya, semua vaksin ini perlulah melalui fasa ujian klinikal ya. Selalunya dia ada 3 fasa klinikal. Yang pertama, dia melakukan fasa klinikal ke atas sel ataupun haiwan. Fasa kedua biasanya atas kumpulan kecil, dan fasa ketiga atas kajian kumpulan yang besar ya. Selepas fasa 3 ini ya, kita lihat kaji data dia dan kita tengok, barulah ya di Malaysia kita bawa masuk dan ia barulah diluluskan oleh yang kita panggil sebagai Malaysia. Hello, boleh dengar? Boleh doktor, teruskan. Boleh dengar. Doktor please unmute. Boleh, alhamdulillah. Okay. So macam saya kata tadi, apabila dimasuk selepas hanya selesai ya vaksin ini mengalami kajian fasa 3, barulah dibawa masuk ke Malaysia. Di mana untuk buat masuk pun ya, kita ada bahagian farmasi yang akan bertanggungjawab ya untuk mengkaji data-data keselamatan potensi sebelum diluluskan ya. Selepas NPRA luluskan, kita ada Malaysian Drug Authority luluskan, barulah ia boleh dibawa masuk dan dipakai di Malaysia. Ya, apa maksud apabila kita kata vaksin yang kita nak beri kepada penduduk di Malaysia ni perlulah vaksin yang efikasi. Maksud bagaimana? Di sini sekurang-kurangnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia menetapkan sekurang-kurangnya efikasi pada tahap 50% ke atas ya. So far, kalau kita lihat vaksin yang ada sekarang, contohnya kita lihat kepada vaksin Pfizer, dia punya efikasi lebih kurang 92% ya selepas diberi dos 2 ya. Apa maksud efikasi ini? Berapa tinggikah peratus vaksin ini boleh menghalang jangkitan dalam seseorang yang dijangkiti ya. So lebih tinggi efikasinya, lebih bagus. Apabila kita kata 92% ini bermakna walaupun kita cucuk 100 orang, mungkin ada 8 orang daripada yang disuntik itu tidak akan mengalami seroconversion ya. Dia ini tidak mendapat dia efikasi bagi tidak berjalan untuk orang-orang seperti inilah ya. Tetapi dia dengan adanya ya, bila kita kata dengan adanya kita punya protection tadi, maka herd immunity kita juga berharap agar ada perlindungan kelompok apabila untuk orang-orang yang tidak dilindungi tadi. Now, next slide please. Okay, now berapa lama ya apabila kita kata orang selalu ingat selamat tak vaksin, berapa lama ya? So tempoh buat masa ini ya, sebab vaksin ni baru, kita pun baru start pakai bulan 2 dan dunia pun baru start pakai dalam bulan 12 dahulu. Buat masa ni kita tahu it lasts for about 3 months, but we need to look at the data beyond 3 months to see how effective is it. So if you look at, kalau dilihat pada slide ini ya, ini adalah contoh gue kata ini jenis-jenis virus ya yang ada ya. Vaksin yang berada ya. Yang pertamanya kita kata vaksin genetik. Ini yang kita mRNA ya. Apa maksud mRNA? Messenger RNA ya. RNA ni maknanya virus mRNA ada 2 di Malaysia, iaitu kita ada
virus vaksin tu kita kata Pfizer dan juga Moderna. Pada masa ni kita ada Pfizer di Indonesia. Apa maksud vaksin genetik ni? Dia tidak mengandungi virus sama sekali. Ya, vaksin ini dibuat daripada genetic code virus COVID-19 yang berasal daripada Wuhan dahulu. Kemudian syarikat mengambil rantaian mRNA sedikit yang dipanggil spike protein ni dan dia menghasilkan menghasilkan vaksin. So apabila mRNA ni masuk dalam badan, dia akan muntah menghasilkan ke dalam sel tubuh kita. Dia akan masuk, bila disuntik ke bahu, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia pergi kepada sel tapi dia tak masuk ke dalam nukleus, duduk dalam sel saja. Dan dia minta cytoplasma dalam tubuh kita menghasilkan lebih banyak RNA. So selepas dia menjalankan tugas dia, mRNA ini akan dia kata denature, dia akan dimusnahkan. Dan RNA yang ada dalam badan ni, badan kita akan kenal ini bukan RNA manusia. Ya. Jadi tubuh kita mula menghasilkan antibody menghalang kita terhadap penyakit COVID-19. Ya. Okay, jenis yang kedua kita panggil sebagai inactivated vaccine. Ini vaksin jenis lama. Ya. Kalau genetic vaksin ni tadi vaksin yang baru. Inactivated vaksin ni kita banyak dah pakai. Maksudnya di sini kita bunuh, syarikat ini akan bunuh virus ni tadi. Sebab dia akan ternak virus COVID-19 dan dia bunuh virus ni tadi. Ya. Lepas dia dah bunuh, dia masukkan virus ni ke dalam tubuh kita. Itu virus yang mati. Ya. Bila virus mati ini masuk, ya, tubuh kita akan menghasilkan tindak balas dalam bentuk imuniti. Ya. Okay, contohnya dalam jenis COVID vaksin yang kita ada kill virus adalah Sinovac. Ya. Yang ketiga, kita ada viral vector. Ya. Viral vector ni adalah satu jenis vaksin pun bukannya vaksin yang yang baru. Ya. Kita pun ada. Maksudnya dia menghasilkan vaksin ini daripada vektor daripada virus yang lain. Ya. Contohnya kedua-dua vaksin yang kita pakai AstraZeneca dan juga Sputnik, ya, mereka menggunakan virus adenovirus manusia, adenovirus, ya, okay, adenovirus untuk menghasilkan viral vector vaksin ini. Ya. So dia ini lebih macam dia masuk, dia akan sebagai DNA dia, daripada DNA ni tadi dia akan menghasilkan RNA dan seterusnya proses sama dengan genetik. Ini seberingkasnya saya tak masuk kepada jenis-jenis virus ni tadi. Next please. Okay. Okay. Kita nak melindungi petugas barisan hadapan kita daripada jangkitan supaya sistem kesihatan kita tidak lumpuh. Ya. Dan untuk tujuan itu, pada akhir kita ingat orang yang pertama mengambil vaksin di negara kita adalah Perdana Menteri pada 24 April dan seterusnya, ya, kita akan meneruskan usaha ini hingga pertengahan April. Dan kita jangka kita akan mula menyuntikkan 600 petugas barisan hadapan. Siapa petugas barisan hadapan? Mereka adalah terdiri daripada petugas barisan hadapan daripada Kementerian Kesihatan dan juga bukan Kementerian Kesihatan. Ya. So sekarang ni kita dah cover lebih kurang 500,000 of our petugas kesihatan. Ya. Dan kita akan jangka selepas habis semua petugas kesihatan ni, kita akan masuk ke dalam fasa kedua yang kita panggil sebagai untuk melindungi populasi Malaysia berisiko tinggi daripada kematian dan mobiliti penyakit COVID. Jadi kalau kita lihat data sebelum ni kan, kita tengok yang meninggal dunia siapa, ya? Pertamanya warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, mereka yang ada penyakit komorbid, ya. Kerana apabila kedua kumpulan ini terkena penyakit, mereka akan dapat penyakit yang teruk dan serius yang boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, Kementerian Kesihatan memberikan keutamaan untuk dua kumpulan ini diberi vaksin pada fasa kedua yang akan bermula pada pertengahan April hinggalah kepada Ogos, ya. Dan kita sasarkan sebanyak 9.4 juta, ya, orang untuk diberi. Itu lebih kurang 3.1 juta warga emas. Itu warga emas maksudnya mereka berumur 60 tahun dan ke atas dan bakinya adalah mereka yang ada komorbid. Yang ketiga, ya, seluruhnya rakyat penduduk di negara ini kita nak membentuk pilihan kelompok. Maknanya kita perlu capai sekurang-kurangnya
80 ataupun 70% penduduk Malaysia berumur 18 tahun ya. Dalam kalangan untuk membolehkan sektor ekonomi beroperasi dan kehidupan kita kembali seperti biasa ya. Ini kita sasarkan kepada semua mereka berusia 18 tahun dan ke atas. Ini kita akan mula beri insya-Allah pada bulan Mei hingga Disember 2021 dan kita sasarkan lebih kurang 13.7 juta ya. Dan yang keempat, kita nak melindungi, kita tengok ada banyak kawasan wabak. Sana wabak, sini wabak dan sebagainya, kita bagi kawasan merah ya. Jadi objektif kita yang keempat, sebab apa? Kita nak mengawal wabak. Sebab kalau kita tak kawal wabak ini, kawasan tersebut akan mendapat jangkitan yang sangat tinggi ya. Dan kawalan wabak ni kita akan mula selaras dengan bermulanya fasa yang kedua. Okay, ini sedikitlah tentang objektif program ya. Next please. Okay, now saya nak cerita ke sini apa yang bakal penerima vaksin perlu tahu ya. Yang pertama, kita tak wajibkan mengambil vaksin. Pemberian vaksin ini bersifat sukarela di mana penerima bila nak terima dia perlu menandatangani borang kebenaran bertulis ya. Okay, walaupun kita kata sukarela, kita mohon bakal penerima yang mendengar ini pertama untuk membaca tentang vaksin dan kepentingannya. Sebab dalam yang menerima ini, anda boleh anda boleh untuk kita kata bahawa anda perlu memikirkan tentang benefit over the risk ya. Macam-macam orang kata nanti saya dapat kesan sampingan dan sebagainya. Tetapi the benefit of the vaccine is more than the risk, maka saya menganjurkan semua yang bakal penerima untuk mengambil vaksin COVID kecuali dalam keadaan kenderaan yang tidak dibenarkan atas status kesihatan dan telah dinilai oleh pegawai perubatan yang melihat anda. Ya. Yang kedua, secara umumnya semua penerima tak boleh pilih jenis vaksin ya. KKM akan menetapkan jenis vaksin berdasarkan bekalan yang sedia ada. Tetapi untuk tuan-tuan, puan-puan ya, yang merupakan pesakit bekas pesakit kanser ini ataupun masih mengalami, kita akan menghaskan vaksin khusus untuk anda yang mana kita tahu bahawa ia boleh diberikan kepada anda. Kita tak sewenang-wenang kata you ambil, tidak. Untuk pesakit kanser kita akan tetapkan vaksin khas untuk anda daripada satu jenis ya. Kemudian ya, seorang tu perlu ambil 2 dos vaksin ya, dos pertama dan dos kedua ya. Dan kedua-dua dos ni jadi jenis yang sama. Tak boleh lah ya. Dia kata okey, dos 1 saya nak ambil Pfizer, dos 2 saya nak ambil vaksin dari jenis lain. Seperti saya nak ambil Sinovac ya. Boleh tak? Tak boleh ya. Seorang penerima tu kena ambil 2 dos daripada jenis vaksin yang sama ya, kerana bagaimana saya katakan tadi, vaksin tidak ada data lagi kajian menunjukkan bahawa kita boleh mencampurkan antara jenis-jenis vaksin ini ya. Dan apabila kita kata dos 1 dan dos 2 ni tadi, bila you pergi, kita akan bagikan ataupun dalam MySejahtera dia menyatakan jenis apa yang anda dapat pada dos 1. Jadi bila anda pergi untuk dos 2, anda akan dapat daripada jenis yang sama. Okay. Dan jarak 2 dos tu jangan pelik esok katakan, kenapa I ni kena datang I ni kena datang 21 hari untuk dos 2. I pula 28 hari, I pula kenapa 3 bulan ya. Sebab jarak antara dos 1 dan dos 2 ni tadi akan bergantung kepada jenis vaksin yang diberikan ya. Kenapa jarak berbeza ya? Jarak antara vaksin ini berbeza kerana kita berdasarkan data-data yang dijalankan oleh syarikat vaksin ini tadi. Ada data mengatakan paling efektif pada 21 hari. Ada yang mengatakan efektif pada 28 hari. Ada yang mengatakan data katakan 3 bulan. So kita beri berpandukan kepada data klinikal tentang sesuatu vaksin tersebut lah ya. Okay. Yang kelimanya saya nak minta sangat supaya semua ya buat pendaftaran ya, sebab tanpa pendaftaran anda tidak akan dijemput untuk
menerima vaksin, ya. Tetapi bukan semua di sini. Siapa yang kita nak jemput, mereka adalah pesakit kanser yang stabil dalam remission, anda boleh mendaftar melalui aplikasi MySejahtera, ya. Untuk pengetahuan semua, MySejahtera ni bukan saja kita scan keluar masuk kedai, tetapi kita juga menggunakan untuk kita punya kuarantin, ya. Malah sekarang dia tak ada aplikasi MySejahtera bagi tujuan vaksinasi. So, sesiapa yang belum lagi mendaftar, saya nak minta mereka yang ada telefon pintar, tolong update MySejahtera, ya. Nanti akan keluar di situ dia punya ikon jarum. Ikon jarum bermaksud itulah ikon untuk vaksinasi anda, ya. Dan yang kedua, kalau orang yang tak ada MySejahtera, you boleh actually register melalui satu laman web yang dibangunkan oleh MOSTI bernama vaksincovid.gov.my, ya. Ataupun call center, dan juga bagi mereka yang tidak ada langsung akses kepada telefon bimbit, mereka boleh memohon, ya, pendaftaran secara manual melalui ketua kampung, melalui klinik dan sebagainya, ya. Di mana nanti apabila mereka selepas data mereka dibuat secara manual, mereka akan dapat secara elektronik pula. Nah, untuk fasa 2 perlu ingat di sini, kalau tak daftar, anda tak dapat appointment kerana janji temu anda diberi secara automatik oleh aplikasi MySejahtera, ya. Secara automatik aplikasi MySejahtera akan kata tarikh suntikan anda pada sekian tempat, berapa hari bulan, pukul berapa, ya. Dan mereka, ya, yang menolak tawaran MySejahtera pada peringkat awal perlu mendaftar semula, ya. Nanti saya akan ceritakan macam mana boleh tolak, ya. Mereka akan perlu mendaftar semula. Okey. Tetapi, ya, di sini untuk pendaftaran ini, mereka yang ada 3 condition saya minta tidak mendaftar terlebih dahulu, ya. Yang pertamanya, mereka yang ada pesakit kanser dalam rawatan yang aktif. Contohnya mereka yang ada high dose on steroid and on chemotherapy, jangan daftar dulu, ya. Okey, yang keduanya, mereka yang ada sejarah anafilaksis ataupun alahan teruk terhadap mana-mana vaksin ataupun alahan teruk yang terpaksa masuk hospital untuk rawatan, ya. Ini pun jangan daftar dulu. Dan yang ketiga, mereka yang ada multiple comorbid atau seperti hypertension, darah tinggi, penyakit kencing manis, jantung, yang memerlukan kepada mengambil blood thinners ataupun ubat pencair darah yang tinggi. Ketiga kategori ini saya minta untuk berjumpa dengan pakar perubatan anda terlebih dahulu, ya, di mana mereka akan membuat assessment sama ada anda layak ataupun tidak. Ya, kalau anda layak, mereka akan kata boleh buat sekarang ataupun perlu tunggu terlebih dahulu. So, proses ini kita panggil sebagai pre-vaccination assessment, di mana pre-vaccination assessment ini akan dibuat di semua hospital Kementerian Kesihatan yang ada pakar. Nah, proses ini akan bermula pada bulan ini nanti, ya. So, siapa yang ada kategori 3 ini jangan terburu-buru, tapi dapatkan pengesahan terlebih dahulu. Okay, next please. Now, untuk pengalaman, ya, saya nak ceritakan bakal penerima vaksin. Sebelum anda terima vaksinasi tadi, kita kata buat pendaftaran, ya. Bila you dah daftar, ya, you dah isi assessment apa semua, MySejahtera akan jemput, ya. Bila dapat terima jemputan ni, MySejahtera akan tanya soalan, adakah anda ingin diberi vaksinasi? Jawab 2, ya. Ya. Kemudian dia ada soalan, adakah anda pernah diberi anda pernah ada alahan teruk sehingga mendapat rawatan dalam hospital? Sekiranya ada anda pengalaman ni, anda akan jawab ya. Ya, dan ketiga dia tanya, anda ada tak penyakit-penyakit tertentu? So, untuk pesakit kanser, sila tandakan ya. Nanti dia akan keluar senarai penyakit di dalam tu, ya. Dan yang keempat dia tanya, adakah anda pemegang kad OKU? Okay, adalah penting untuk bakal-bakal penerima di luar sana, tolong jawab dengan betul, ya.
Kerana soalan-soalan ini nampak macam mudah tetapi di belakangnya ada algoritma di mana algoritma di belakang sistem ini akan menentukan siapa dapat cepat. Contohnya, mereka yang berumur 70 tahun ke atas, pesakit kanser, ya, tinggal di kawasan berisiko tinggi, ya, mereka akan dapat temujanji lebih dahulu berbanding dengan mereka yang kurang berisiko. So please answer the question betul-betul, ya, kali ini menentukan didapat dengan cepat ataupun tidak, ya. So selepas you jawab ni semua, Mas Sejahtera akan hantar you tarikh dan tempat temu janji, dan kemudian 3 hari ya sebelum temu janji ni tadi dia akan hantar reminder, ya, mengingatkan tentang tarikh temu janji. Okey. Untuk mereka yang bukan dalam kategori 3 yang saya nyatakan tadi, mereka ini akan diberi lokasi ambil vaksin sama ada di klinik kesihatan ataupun pusat pemberian vaksin awam, ya, dalam komuniti, ya. So now pada hari vaksinasi, apabila sampai, this is what penerima should expect, ya. Yang pertama, tak boleh masuk premis dahulu. Anda perlu menjalankan saringan suhu dan gejala, ya. So bagi mereka yang gagal saringan suhu ataupun bergejala, kita akan minta mereka, kita tak benarkan masuk ke dalam tempat suntikan, tetapi kita akan beri mereka untuk tukar kepada tarikh appointment yang baru. Okay. Dan mereka yang lulus akan masuk ke dalam dewan dan kita akan mulakan pendaftaran, ya. Nak daftar ni 2 benda kena bawa. Satu, bawa telefon dengan Mas Sejahtera. Kedua, mesti bawa kad pengenalan. Ya, sebab dalam pendaftaran ni kita akan menyemak, kalau kata dia akan scan QR code tentang lokasi dia, dan dia juga perlu bawa IC dia lah untuk menyemak betulkah nama dia Ali bin Abu contohnya, dan nombor kad pengenalnya sekian. So itu mesti bawa. Selepas dia berselesai mendaftar, ya, bakal penerima akan dibawa kepada satu stesen kita panggil kaunseling vaksin dan vaksinasi, ya. Di stesen ini mereka akan diceritakan tentang apa itu vaksin COVID, ya, di mana bagaimana kita nak beri vaksin ini, ya, apakah kesan sampingan yang mungkin dihadap dan apakah yang boleh ditindakkan yang lebih ambil sekiranya ada kesan sampingan, ya. Okey, dan pada session ini juga, ya, mereka akan menandatangani 2 salinan borang kebenaran bertulis, ya. Dan pada peringkat ini, ya, mereka perlu sign, tanda tangan di depan saksi. Bila mereka tanda tangan tu sama ada akan menjadi mereka punya witness lah, ya. Okay, sorry, internet saya tak apa secara kira. Dan selepas mereka selesai, dan lepas mereka selesai daripada vaksin ni, tempat untuk kaunseling tadi, kita akan pergi ke stesen yang keempat, kita panggil sebagai stesen suntikan. Okay, di stesen inilah, ya, penerima akan menerima vaksin dos pertama mereka, ya. Okay, selepas mereka terima dos yang pertama, boleh balik tak? Tak boleh, ya. Sebab mereka perlu menjalani pemerhatian, ya. Mereka kena duduk, kita ada siapkan satu tempat khusus untuk mereka duduk dan perhatikan selama tempoh 15 minit. Kalaulah penerima ini mempunyai pernah ada kata saya ni gatal-gatal, saya ada alhan, kita akan tunggu you sampai 30 minit. Apa yang kita nak tunggu, ya? Sebab kita tahu bahawa salah satu khususnya untuk vaksin Pfizer, berapa vaksin, ya? Kalau nak berlaku kesan alahan yang dia akan muncul dalam tempoh 15 minit hingga 6 jam, ya. Biasanya yang teruk tu akan muncul awal lah, ya. Kita duduk dan perhatikan, ya. Dan di sini kita minta lah, kalau kata yang mereka yang telah terima vaksin ni jangan duduk gatal ke. Bila berlaku kesan you rasa tak selesa, you rasa tiba-tiba muka you, bibir you jadi bengkak, you rasa dada you berdegup ke apa, ya, dengan cepat, ya. Tolong maklumkan, sebab di stesen ini kita ada pegawai perubatan
dan juga penolong penghormatan yang akan membantu anda. Ya, di situ. Dan selepas tempoh 15 minit ataupun 30 minit selesai, anda akan diberi kad vaksinasi dan anda boleh pulang. Selain dari itu, siapa yang ada MySejahtera, selepas selesai suntikan, kita minta anda scan satu, kita panggil QR code vaksin ya. Dan bila anda scan QR code vaksin ini, dan anggota kesihatan mengatakan dia, Ali dan Abu telah pun menerima vaksin tadi, apabila dia buka dia punya MySejahtera, ya, bila buka MySejahtera dia, tengok kepada profil diri, dia akan nampak dia punya sertifikat vaksinasi dos 1 telah keluar. Untuk dos 1, sertifikat ni berwarna putih, manakala bila dia selesai dos 2 warna putih ni jadi macam gold color, warna kuning ya. So ini adalah rekod vaksinasi yang anda terima. Tunjukkan kalau kuning tu maknanya anda telah dapat 2 dos. Okey, selepas anda pulang ya, dalam MySejahtera ni sekiranya dalam tempoh tu berlaku apa-apa kesan sampingan, anda boleh buka ya dalam apps MySejahtera tu, anda boleh laporkan kesan sampingan melalui EFI juga. Dan cukup tempoh nanti 3 hari sebelum temu janji untuk dos 2, MySejahtera akan maklumkan anda semula ya. Seboleh-bolehnya ya, kita nak penerima mengambil dos 1 dan dos 2 di tempat yang sama. Kenapa ya? Apabila kita bagi seseorang tu dos 1, kita dah simpan dos 2 dia kat belakang. Ya, jadi maknanya kita tahu bahawa dia akan balik ke tempat tu dan kita akan beri vaksin dos 2 kepada dia. Okey. Itu sebersingkat tentang pengalaman ya. Esok-esok kalau nak pergi tu, inilah yang saya ceritakan kepada anda apa yang akan berlaku. Next please. Slide yang seterusnya. Okay, now saya nak cerita sikit tentang kumpulan keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka yang kita panggil sebagai kumpulan keutamaan atau priority group yang perlu diberi vaksin COVID ya. So yang pertama, mereka adalah warga emas 60 tahun dan ke atas. Kedua, kita kata mereka dengan penyakit komorbid seperti diabetik, hypertension, renal disease, asma, ya, connectivity dan sebagainya, termasuklah pesakit kanser ya. Okay, now bagi pesakit kanser, bagaimana yang kita katakan tadi, sekiranya anda pesakit kanser dah tamat rawatan ya, anda tidak lagi pergi assessment setahun sekali, not on treatment, anda boleh proceed daftar dalam MySejahtera ya. Tapi mereka dalam rawatan atau rawatan contohnya dengan hydrocod yang tinggi dan sebagainya, tolong withhold you punya pendaftaran, tetapi pergi kepada you punya hospital yang merawat you, dapatkan pre-vaccination assessment ya. Contohnya pesakit kanser di Kuala Lumpur ni banyak dia punya ni di IKN ya. Dan insya-Allah IKN juga akan melakukan vaccination assessment untuk tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitu juga fasa akut, you ada vaccination assessment. Sekiranya anda ada demam ya pada hari vaksinasi itu, tolong tangguhkan vaksinasi anda kepada tempoh 2 minggu pada masa akan datang ya. Dan setengah penerima rawatan ni, your pengamal kata you are not suitable to have a vaccine now. So mungkin, dan kita bergantung kepada tarikh assessment yang diberikan oleh pakar untuk menetapkan. Untuk kategori yang perlu vaccination assessment, dia tak perlu risau. Tak perlulah pergi kepada pusat-pusat vaksinasi ni biasanya. Kerana hospital sendiri akan membuka klinik-klinik vaksinasi dan memberi vaksinasi kepada kategori-kategori kumpulan utama ini. Okay, selain itu kita ada juga kumpulan OKU juga diklasifikasikan sebagai kumpulan utama ni tadi. Okay, next please. Okay, ini ramai yang macam kita kata isu keselamatan ya. Okay, pertama kita tapis KKM, menapis dulu ya. Kalau tak ada keputusan MPRA, tidak ada DCA ya, kita tak gunakanlah vaksin tersebut ya. Kemudian apa yang kita buat, kita ada post marketing surveillance, kita pantau ya. Sebab tu bagi bakal-bakal penerima, kita mohon melaporkan apa-apa kesan yang anda
dapati ya, sebab hanya dengan laporan yang bakal-bakal penerima vaksin buat, barulah kita tahu, oh vaksin ni kesan sampingannya seperti sekian. Kenapa penting? Kerana kita tahu vaksin ni vaksin baru dan mungkin juga ada kesan-kesan yang tak pernah dilaporkan sebelum ini, ya. Sebab sebelum ni dalam bila kita kata dia buat phase 2, phase 3 trial, sampel dia hanya 30,000, 40,000 ya. Sekarang bila kita buat contoh di Malaysia, kita dah beli, kita telah suntik ya lebih daripada 500,000 population already, maka kita akan mungkin dapat benda-benda yang kita tak jumpa. Jadi tolong laporkan ya semua kesan sampingan, dan apabila berlaku kesan sampingan, dan kalau kata kesan sampingan ringan ya, what do you do? Seperti tiba-tiba badan saya lenguh, letih ya, you boleh rehat, you ambil paracetamol ya, paracetamol sahaja, jangan ambil yang macam ibuprofen dan sebagainya ya. So, dan kalau kata tak hilang kesan tu, tolonglah dapatkan bantuan dan juga rawatan daripada pengamal perubatan. Dan maklumkan saya mengambil vaksin pada sekian hari bulan ya, dan kadang-kadang kebiasaannya kesan sampingan ini dia akan boleh berkurang dalam beberapa hari ya. Now, tentang pesakit kanser mana, saya nyatakan most pesakit kanser yang dah stabil, you boleh terima vaksin you ya. Kesan sampingan, most of the client yang diberi dos 1 ya, mereka ada 2 jenis, kita kata kesan sampingan ringan. Kesan sampingan ringan ni adalah kalau dalam 10 orang kita cucuk, 1 akan kata dia ada kesan sampingan ni. Contohnya apa? Contohnya sakit di tempat suntikan, tangan lenguh, ya, merah tempat suntikan, bengkak dari tempat suntikan. Kesan ni memang banyak ya berlaku, dan dalam kesan ni biasanya dia akan pulih selepas 3-4 hari. Kemudian kita ada kesan sampingan kita panggil sistemik, ataupun dia melibatkan tubuh yang lain. Ada ya penerima kita dia demam selepas menerima suntikan ya. Ada juga yang mengatakan badannya lenguh, letih dan lesu ya. Ada juga yang cerita asyik mengantuk nak tidur ya. Dan yang baru ni saya berjumpa juga ya, ada yang cerita asyik nak makan aja lepas kena vaksin. Ya. Dan ada juga yang paling kita takut adalah kesan sampingan yang kita panggil sebagai anaphylaxis ataupun alahan teruk ya. Ini khususnya ya bagi mereka yang pernah ada sejarah alahan, kita memang kena berhati-hati kepada mereka, kerana ia akan appear, kalau ringan tu macam dia ada gatal-gatal, badan dia merah, bengkak ya. Kalau lebih serius dia mungkin boleh dapat anxiety, macam muka jadi bengkak, tiba-tiba sukar bernafas ya, dan boleh collapse. Malah ia juga boleh menyebabkan kematian sekiranya lewat dirawat. Oleh itu ya, di tempat-tempat pemberian vaksin kita menyediakan rawatan ya, untuk sekiranya berlaku keadaan seperti ini ya. Alhamdulillah so far kita tak ada yang severe reaction lagi ya, yang berhubung dengan anaphylaxis yang teruk ya. Okey. Dan seorang selalu tanya, lepas saya dapat vaksin ni saya kebal tak? Jawapannya tidak ya. Apabila kita dapat vaksin dos yang pertama, kita masih boleh lagi dijangkiti oleh virus COVID-19 ya. Begitu juga ya, selepas kita ambil dos yang kedua ya, kita masih lagi boleh dijangkiti ya. Perlindungan ya terhadap jangkitan serius COVID ini hanya dilihat selepas 2 minggu seseorang melengkapkan dos 2 dia. Bermakna pentinglah untuk orang tu melengkapkan 2 dos vaksin dia tadi ya. Dan ada orang kata, boleh tak lepas habis vaksin ni saya nak pergi tak payah pakai mask ya. Sebagaimana kata jangkitan masih boleh berlaku, maka pemakaian pelitup muka, amalan penjarakan norma baru masih mesti dilaksanakan ya. Sehingga satu masa bila kita dapati
kita pun tak tahu bila lagi kita kena menunggu sehingga more than 70% daripada populasi kita akan disuntik. I think itu sahaja yang saya nak saya sampaikan, dan saya buka next kepada apa-apa soalan. Okey, terima kasih Dr. Saidatul atas penjelasan yang diberikan merangkumi topik-topik yang kita nyatakan tadi. Jadi ada beberapa soalan di sini di ruangan chat yang saya boleh kemukakan. Dan tadi doktor ada sebut tentang alahan. Adakah alahan terhadap ubat bius itu salah satu alahan teruk dalam konteks vaksin COVID-19 ni? Okay. Alahan boleh jadi macam-macam ya. Ada alahan ringan. Ringan tu macam saya kata tadi, dia tidak memerlukan bantuan atau perawatan perlu dimasukkan ke hospital ya. Sekiranya dia alahan teruk, mana dia collapse ke, dia masuk ke hospital disebabkan alahan tu, maknanya itu alahan teruk. Mana dia perlu dimasukkan hospital dan diberi rawatan untuk alahan tersebut. Okey. Kemudian ada juga pertanyaan, bolehkah dia menderma darah selepas mendapat vaksin yang pertama? Okey. Untuk tak salah saya, dia tidak perlu tidak lagi boleh menderma darah untuk ni nanti untuk sesuatu ketika nanti saya cuba cari sekejap lagi berapa tempoh masa tu. Dan only dia boleh dermakan darah dia ya. Maksudnya ada waktu yang tertentu. Ada waktu. Okey. Dan kemudian ada antara peserta kita ni dah ambil dos yang pertama. Dia tanya apa tips untuk kurangkan kebarangkalian mendapat negative side effect untuk dos yang kedua. Dia akan ambil pada 14 April nanti. Faham. Sebab saya tahu siapa yang ambil Pfizer ni memang seram sikit sebab dia dos yang kedua, biasanya dos kedua ni dia punya side effect akan lebih akan lebih sedikit dia punya kesan berbandingkan dengan dos pertama ya. Okay, yang pertama, sebelum you pergi ambil vaksin ini, you kena, badan you kena dalam keadaan ras lah ya. Pertama, jangan risau sebab apabila kita tengok kawan-kawan kita lepas yang pertama, kedua jadi ni, kita pun tak panik. Yang kedua, penting jangan panik sebab ada juga kejadian kita panggil sebagai anxiety disorder ya. Maksudnya, dia kesan tu bukan disebabkan oleh vaksin, tetapi sebab dia anxiety. Sebab dia takut, dia boleh menyebabkan dia berjadi syncopal attack dan sebagainya ya. Yang kedua, sekiranya mereka merasa dan sekiranya kalau kata mereka merasakan ni, maklumkan kepada mereka punya ni, bagi supaya mereka tenang dahulu, barulah diambil vaksin tersebut. Dan prepare kalau kata selepas tu rasa badan sakit, boleh ambil paracetamol dan pastikan jangan mana lepas ambil vaksin tu duduk untuk 15 minit. Kita tak nak ada yang jatuh dan sebagainya ya. Dan do not worry sebab kita tahu ada kalau diambil di hospital, kita ada pegawai perubatan, malah ada pakar pun menunggu di situ sekiranya berlaku apa-apa masalah. Okey. Ini untuk side cancer doktor, beliau akan menjalani rawatan radioaktif iodin pada bulan September nanti. Jadi adakah dia perlu mendaftar atau dia perlu menangguhkan, macam mana doktor? Okey. Maksudnya dia tidak ada dalam sebarang rawatan sebab untuk ini ya, bagi ni dia boleh mendaftar ya, kerana dia belum lagi sebab second dose dia sekejap ya. Yang ini dia akan buat rawatan radioaktif pada bulan September nanti. So now dia dah boleh daftar ke macam mana? Dia boleh daftar. Kalau ini dia boleh daftar, jangan risau. Okay. Dia daftar sebab insya-Allah kita akan habis cuba ni lah ya. Kalau kata dah dekat sangat, dia risau, dia tak dapat lagi appointment. Jadi bila jumpa doktor, dia kata, doktor boleh tak saya ambil sekarang ataupun saya kena tangguhkan ya. Okey. Jadi kalau macam pesakit kanser yang buat rawatan, contohnya radioterapi, so berapa jarak dia boleh ambil vaksin tu? Rawatan terakhir dia radioterapi, so berapa lama dia boleh daftar untuk ambil vaksin? Ini perlu ditentukan oleh pakar dia. So dia kena bincang dengan pakar dia sebab we know that the therapy will have different dosage, different dosage of therapy dan sebagainya kan. Jadi dia perlu berbincang dengan pakar dia bila tarikh akhir dia selesai ya, dan bila dia boleh ambil sebab vaksin. Kita tak mahu dia ambil dalam keadaan di mana imuniti tubuh dia rendah ya. Bila imuniti tubuh dia rendah,
Jadi vaksin ini dia tidak dapat membentuk antibody dia. Jadi you have to recover, barulah dia mengambil vaksin dia. Okey. Tadi berbalik lagi pada alahan, contohnya individu itu ada alahan pada NSAID drugs dan certain antibiotik, dan ada isu juga dengan asthmatic. Tapi dia dah habis rawatan kanser. So dia boleh proceed atau macam mana, doktor? Untuk alahan ni dia kena maklumkan. Makna dia ni kalau boleh dia diberi vaksinasi dia dalam pemerhatian lah ya, sebab dia ada nasib ni kena tengoklah how severe is dia punya nasib dan antibiotik tadi punya reaction. Adakah pada semua nasib ataupun dia memakai gelang. Contohnya apabila dia memakai gelang ni, alergik ni, memang ini kita tak galakkan. Maknanya dia perlu dapat, kalau dia pakai gelang tadi, apa nama gelang tu? Dia adakan satu gelang menunjukkan dia ni memang seorang yang ada nasib. Kalau ni jangan diberi. Kalau orang macam ni, dia perlukan pakar punya pengesahan boleh ataupun tak boleh mengambil vaksin COVID. Okey. Kena ada kalau yang ada gelang tu ada kriteria tertentu lah dia kena dapatkan daripada doktor yang merawat dia. Okey. Jadi kalau macam individu yang bukan kanser tapi dia ada penyakit lain seperti imun, mereka ini ada golongan yang dikecualikan mendapat vaksin atas faktor tertentu. So ada kad atau apa-apa daripada KKM? Maksudnya Okey. Kalau mereka tak dapat vaksin, dia tak ada kad. Hanya mereka yang diberi vaksin akan dapat kad. Jadi ini penting ya, mereka ini saya faham bahawa ada yang soalan aku tak dapat vaksin, aku tak ni. Tetapi sebenarnya adalah peranan kita yang sihat ni ya, untuk melindungi rakan-rakan kita yang tak boleh ambil vaksin ni dengan mengambil vaksin. Ya, apabila mereka yang sihat ni mengambil vaksin, mereka boleh membantu memberi perlindungan kelompok. Ya. So maknanya di sini mereka yang tak ada vaksin tidak akan diberi kad vaksinasi lah ya. So hanya yang tapi jangan risau, kemungkinan kalau ada esok vaksin baru ke apa yang sesuai, kita akan panggil mereka. Okay, so setakat ni siapa yang dah buat vaksin akan dapat kad. Okey. Dia akan dapat kad. Okay. Jadi untuk individu yang ada macam diabetik dengan hypertension ni, macam mana nak pastikan dia selamat untuk ambil vaksin tu dan dia tengah makan ubat tu lah? Okey, itu sebenarnya untuk mereka yang hypertension diabetes ni memang kita nak suruh dia ambil awal. Ya, sebab kita tahu yang dalam hospital kalau kita di kematian akibat COVID kita sekarang, yang meninggal adalah mereka kalau tengok hypertension, diabetes seperti obesity, asthmatic, sakit buah pinggang. So ini adalah pesakit-pesakit yang kita nak lindungi ya. Okey. Jadi sebelum mereka ni kita minta mereka makan ubat ya. Terus kata bagi mereka yang kita kata kumpulan keutamaan yang utama ni, kita sebenarnya tahu, mereka tahu diri mereka kerana mereka akan follow up di hospital pakar. Dan ubat-ubat mereka bukanlah ubat yang biasa yang kita ambil di klinik biasa ya. Mereka ini perlulah buat pre-vaccination assessment. Tapi bagi pesakit darah tinggi yang biasa yang kita pergi ke klinik-klinik dapat ubat ya, dan yang ini mereka boleh mendaftar dalam MySejahtera dan boleh mendapat vaksinasi. Mereka tak perlu risau ya. Okey. Berkait dengan alahan tadi, dia ada eczema dan pernah mendapatkan rawatan eczema itu di hospital. Dalam masa yang sama dia juga ada hypertension. So macam mana situasi ni, doktor? Okey. Dalam situasi ni kalau kita tengok, insya-Allah lah kalau kita eczema, dia bukanlah kontraindikasi ya. So dia dalam register dalam majlis dia kata saya ada hypertension, saya ada eczema. So dia nyatakan status ini, jadi kita akan ambil maklum dia ada 2 komorbid di situ. Siapa ada 3 komorbid dia lagi cepatlah dapat dalam sistem kita. Kita nak utamakan mereka yang ada yang lebih berisiko. Cuma yang ada alahan tadilah dia kena mention kalau dia mendaftar di MySejahtera, dia kena declare. Kalau dia kena declare di mana-mana juga dia mendaftar untuk vaksin ni kan. Okey, satu lagi bagi warga tua yang sedang mengambil ubat pencair darah, bolehkah ambil vaksin? Okey. Kalau kata dia ambil untuk warga yang mengambil pencair darah, dia ada value ya. Dia kena tengok value
ubat cair darah, berapakah value kecairan darah dia ni tadi ya. Jadi sekira dan mereka ni perlu dapat assessment daripada doktor dia lah, tengok boleh tak boleh. Kalau kata level itu darah ni cair ni kita takut pendarahan, kita akan withhold dahulu. So mereka ini perlu dapat assessment juga dulu. Okey. Ini berkaitan dengan Apps MySejahtera, doktor. Yang pertama, dia dah daftar masa awal dulu, tetapi sekarang kan ada macam doktor sebut ada icon injection kan. So daftar semula atau macam mana? Atau sistem tu akan automatic link terus? Okey, daftar semula sebabnya bila kita daftar yang pertama dulu, dia akan keluar di situ ini fasa 1 untuk frontliners, betul? Semua orang dapat kan? Sekarang dah masuk fasa 2, you register balik semua. Lepas register ni tadi, lepas register ni tadi, selepas dia register, dia akan keluar assessment. So bila assessment ni, jawablah assessment ni tadi ya. Lepas daripada assessment tu, kalau mereka kalau kata ni di belakang tu lah nanti assessment akan tentukan bila dia akan dapat tarikh temu janji, sebab dia akan bagi secara automatik. Dia bukan human yang kata hari ni Aida dapat kat sini ya. Abu dapat kat sini. Tidak, sistem tu akan tentukan orang ni, si A ni risk dia adalah tinggi, si B ni rendah. Jadi si A ni akan dapat dulu berdasarkan kepada assessment dibuat oleh sistem ya. Dengan cara ni tidak akan ada potong queue lah, sebab sistem yang buat, bukan manusia. So maksudnya bila mendaftar kena masukkan assessment, kita kena declare assessment tu, dan kemudian sistem akan tentukan. Walaupun dia dah mendaftar pada akhir Februari lalu, sampai sekarang dia tak dapat apa-apa panggilan lagi. Buat lagi sebab hanya, tak salah saya, minggu depan saja appointment akan diberi untuk mereka dalam kategori komorbid ini untuk dapat vaksin. Okey, minggu depan baru start appointment akan keluar. Kita boleh update banyak kali ke assessment punya tu, doktor? Sama je. Kalau update pun sama saja kalau kata lah. Okey. Kemudian ada juga soalan untuk orang muda. Ada ke golongan muda yang dah dapat vaksin sekarang ni? Ataupun macam doktor sebut minggu depan? Okey, golongan muda buat masa ni yang dapat vaksin adalah mereka frontliners. Frontliners saja dapat. Yang orang muda yang tak ada komorbid, dia fasa 3. Mana dia ke belakang sikit. Okey. So peratusannya hanya pada frontliners sajalah. Frontliners. Buat masa ni kita kata memang kita protect frontliners kita. Kita cuba sampai 100%. Frontliners ni termasuklah mereka, kalau kata bukan kesihatan tu, contohnya polis, askar, maritim, ada juga guru, setengah guru pun ada setengah dah mula mendapat vaksin ini. Sebab mereka dikira sebagai frontliners dan kita nak mengurangkan jangkitan di kalangan mereka. Contohnya kalau cikgu ni positif, collapse satu sekolah dan sebagainya. Okey. Kemudian untuk yang anemia dengan pre-cancer, boleh ambil vaksin ke, doktor? Anemia dan pre-cancer. Maksudnya dia ada anemia dan dia belum dia on treatment ke macam mana? Untuk keadaan ini mereka boleh saya minta sebab saya tak pasti anemia tu anemia apa ya. Okey, so dia perlu dapat assessment dulu sebelum dia pergi ni, sebab adakah anemia tu simple anemia ataupun anemia disebabkan oleh penyakit darah dan sebagainya. So that one dia kena assessment dulu. Okey, macam mana pula dengan individu yang pernah membuat bypass jantung? So dia boleh proceed untuk vaksin atau? Okey. Inilah antara orang buat bypass ni adalah antara kategori yang kita kata dalam 3 kategori tadi jugalah. Yang ini pun saya cadangkan untuk tidak directly buat appointment, kerana kategori ni tak salahnya dia akan ada ubat pencair darah, ubat jantung dan sebagainya. Ini kalau kata follow up di kalau kata follow up di IGN ke mana-mana hospital, pergi balik hospital, minta nasihat pakar ya. So kalau dia kata pakar kata boleh, maka bolehlah buat assessment. Kalau tidak, dia akan buat terus di klinik mereka. Okey. Ini sama juga isu dengan ubat cair darah. Dia tengah mengambil ubat cair darah, tapi dalam masa yang sama doktor suspek dia ada breast cancer dan tengah buat treatment.
So bila ubat cair darah sepatutnya dia kena ambil, tapi dia ada breast cancer dan tengah buat treatment. So macam mana doktor? Yang ini pun perlu assessment juga ya, sebab dia ada cancer treatment active treatment ni tadi, bermakna dia akan ada immunosuppression drug apa semua. Yang ini perlu dapatkan dia punya nasihat daripada pakar dia, kerana mereka sama ada saya tak boleh nak bagi tahu kat sini, saya nak tahu apakah status dia punya tubuh dia. Okey. Jadi kalau merujuk balik pada yang App Sejahtera tu, akan ada status eligible for vaccine tu, benda tu betul lah doktor? Betul. Dia buat itu ada assessment dibuat oleh sistem berdasarkan, tapi sekiranya yang dia tak buat ni, pergi balik jumpa dengan buat assessment dengan pakar, kata saya tak eligible, dia kata. Bila ditandakan situ bahawa severe allergic reaction, sistem akan reject. Dia kata tapi bakal penerima yang ada kata rejection ni pergi berjumpa dengan your doctor and really tell allergic saya sekian macam ni, then your doctor will make assessment semula sama ada you boleh mengambil vaksin ataupun tidak, berdasarkan kepada real assessment. Yang mula-mula tu machine assessment. Okay. Jadi once bila kita dah mendapat vaksin, adakah perlu untuk self quarantine atau macam mana doktor? Tak perlu. Bila kita lepas divaksin, kita tak perlu self quarantine ya. Sebab kita kata tadi vaksin ini bukanlah mengandungi virus yang hidup. Malah kalau kita kata vaksin jenis Pfizer ni tadi, dia tak ada virus pun, dia ada kod virus. So kita boleh menjalani kehidupan macam biasa, tetapi perlu mengamalkan pemakaian pelitup muka dan juga penjarakan sosial lah, kerana dos 1 tidak menjaminkan kita dapat sebarang protection lagi. Okey, maksudnya bukan jaminan lah, once you dah 2 kali dapat vaksin, tak perlu ikut lagi norma baru punya SOP. Tak perlu. Kita tengok, wah lepas ni kita tak mahulah, lepas ni semua orang buka kerana saya dah dapat dos 1. That's wrong. Even dos 1 you need lindung diri, lindung keluarga anda. Okay, so tak perlu self quarantine tapi perlu patuhi yang SOP tu. Okay. Betul. Okay. Mungkin kita boleh buka lagi 1 atau 2 soalan untuk diajukan kepada doktor. Okay, ini beliau ni salah seorang frontliner, tapi dia baru sahaja menjalani rawatan radioaktif. Okay, dia frontliner dan dia telah menjalani rawatan radioaktif pada 26 Mac dan akan menjalani semua rawatan yang bulan 9 tadilah, dan dia dah menerima suntikan yang pertama. Jadi macam mana tu doktor? Okay, kalau dia dah terima suntikan pertama, dan maknanya dia dah selesai dos 1 kan. Kemudian maknanya dia kena dapat dos 2 dia nantilah. Okay. So in this case, okay. Tapi dia akan buat treatment radioaktif pada bulan 9 kan? Yes. Bulan 9 jauh lagi. Dos dia kalau dapat ni, dos dia bulan ni dia dapat dos 2 dia. Okay. Okay. Ni untuk pesakit kanser yang ada limfedema yang teruk. So ada tak side effect dia doktor? Dia side effect, bila kata dia side effect ni, dia bergantung kepada seseorang tu ya. How the body react. Ya. Untuk macam pesakit limfedema ni, saya minta jumpa pakar, sebab sama ada what is the status lah ya. Kita sebab apabila kita takut macam ada juga keadaan tu jadi macam ni. It's not the side effect sebenarnya, tetapi kita takut vaksin ni boleh precipitate condition dia, ya, menjadi lebih teruk. Sebab itu kita perlu dia mendapat nasihat daripada doktor dia, mengatakan walaupun ada limfedema, keadaan dia sekarang stabil, maka dia boleh ambil. Tapi kalau keadaannya tidak stabil, kita tak mahu nanti boleh precipitating lagi, boleh meningkatkan keadaan dia atau timbul kesan sampingan yang lain. Okey. Macam tadi berbalik kepada apps My Sejahtera, dia di tick di bahagian assessment.
So adakah dia perlu register semula atau macam mana doktor? Sebab dia belum lagi ke next stage yang eligible for vaksin tu. Dia masih lagi di tahap assessment. Maksudnya sistem tengah buat assessment ke macam mana? Sistem mana there are a lot of things that works behind that system ya. Contohnya selain itu kesediaan, adakah kita punya tempat sedia nak buka atau tidak ya. Keduanya vaksin cukup tak, kita tak boleh bagi appointment kalau vaksin kita tak ada. Jadi kita kena tunggu, okey kita ada vaksin yang cukup, kita buka pusat kita pun bagi appointment ya. Sebab itu kita kata kenapa tak dapat lagi ya, kena faham ya. Bakal-bakal FEMA kena faham vaksin ni bukanlah datang selonggok banyak kat Malaysia. Dia datang sikit. Jadi apa yang sikit ni kita akan mula beri ya. Sekarang waktu kita kata kita buat keutamaan sebab mula bagi frontliners, habiskan frontliners. Lepas tu kategori sebab vaksin tu tak mencukupi. So apabila vaksin datang dengan jumlah yang banyak, insya-Allah ramailah yang akan mendapat temujanji dalam masa yang sekejap. Okey. Jadi sebab saya banyak juga terima soalan yang bila survivor ni nak dipanggil untuk mendapat vaksin. Soalan dia ya. Okey. So, ramai yang tanya, saya dah daftar 24 Februari, saya dah buat ni, saya betul. Bila saya nak dipanggil. Begini ya. Mulai besok ataupun minggu depan minggu depan, rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan akan mula membuat temujanji melalui secara automatik lah ya. Tapi selepas dapat temujanji ni tadi, pergi je kat tempat tu ya, jangan pula pergi lepas tu reject, tak boleh. Bila you reject, nama you akan patah balik duduk belakang bila kena register semula ya. So bermula minggu depan insya-Allah kita akan panggil you ya. Dan untuk pesakit kanser dan di hospital kita most likely kita akan bagi Pfizer lah ya, which is suitable untuk semua keadaan buat masa ni. Ya, we akan terima vaksin Pfizer. Okey, berbalik pada tadi keperluan tu, kalau yang obesiti ni doktor, macam mana? Obesiti semata-mata ke? Ada masalah. Tak ada masalah. Dia obesiti, ada breast cancer, dia ada some lymphedema, ada alahan juga pada ubat-ubat yang tertentu. So dia banyaklah yang dia ni. Jadi yang banyak ni, yang banyak keadaan macam ni, baik dapat buat vaccination assessment dahulu. Ya, bila banyak keadaan kita minta. Sebab jangan risau, sebenarnya siapa yang buat vaccination assessment tu dengan doktor dia di hospital dia lagi cepat dapat, kerana mereka ni kemungkinan pun dapat appointment yang sangat cepat berbanding yang dekat dewan. Sebab kalau kat dewan ni dia akan bercampur dengan warga emas, dengan komorbid yang lain, dia mungkin lambat. Tapi mereka yang kategori special ni memang hospital peruntukkan kaunter khas untuk mereka, dia akan lebih cepat. Okey. So maksudnya dia kena rujuk pada doktor yang merawat dia lah pada bila-bila masa temujanji sesi yang akan dilangsungkan. Sesuai akan datang sebab kena ingat fasa 2 ni sampai bulan 8 nanti. Oh, ada 4 bulan lagi. Ya, ada 4 bulan lagi. Okey. So ini di luar sikit daripada pesakit kanser. Dia kata betul ke kalau individu itu ada plan untuk kahwin dan mengandung tidak sesuai atau tidak boleh ambil vaksin? Okey. Untuk orang yang baru berkahwin ya, kita nasihati tangguhkan ya kalau hasrat untuk mengandung 2 bulan sehingga tamat dos kedua. Maknanya dia dapat dos 2 bulan lepas tu baru dia plan untuk mengandung. Kenapa ya? Kerana pada masa ini kita tidak ada bukti keselamatan bahawa vaksin-vaksin COVID ini selamat untuk ibu-ibu hamil. Paling penting kerana pada peringkat awal kehamilan di mana kita tahu janin baru terbentuk ya. Kita tak mahu disebabkan nanti orang kata you ambil, I ambil pada peringkat awal ni, adakah disebabkan vaksin I gugur ataupun memang berlaku keguguran ya. Dan untuk ibu hamil ya, kita tidak menggalakkan anda ambil vaksin pada 14 minggu kandungan yang pertama. 14 kalau kehamilan 14 minggu yang pertama ya. You ada selamat untuk ambil pada minggu minggu kalau mengandung daripada selepas 14 minggu hingga 33 minggu hamil, you can take your vaccine. You take your vaccine and complete pada masa tu. Katalah anda dijemput tiba-tiba anda mengandung pada minggu 30.
you tak sempat completekan you punya ni sebelum minggu yang ke-33. Tangguhkan sehingga anda bersalin nanti untuk ambil. Ya, selepas minggu 34 hingga mengandung, kita tidak membenarkan mengambil. Kalau sekiranya lepas bersalin, ya Nani, you can take your vaccine masa menyusukan anak, tiada masalah. Okey. Saya harap tu dapat menjawablah kepada puan yang bertanya tadi. Okey, ini soalan yang terakhir doktor. Tentang register vaksin, sama ada confirmkan dengan doktor yang merawat kita dahulu, assessment dengan doktor yang merawat kita, atau kita register dulu dan baru consult dengan doktor kita. Bagi mereka yang stabil, yang dah lama tak jumpa doktor, yang tak perlu ni, please proceed register. Okey. Tapi mereka yang kerap jumpa doktor, yang masih ada appointment setiap 2 bulan, 3 bulan ni, tolong dapatkan your doktor punya assessment sebelum mendaftar. Ya. Kita tak nak nanti bila you pergi tengok-tengok doktor kata, sampai stesen 3, sampai stesen vaksin. Puan ada ni semua. Kalau puan tak boleh divaksin, puan kena pergi ke hospital pula. Jadi akan melambatkan proses. Okey, jadi jika kita memang ada appointment yang kerap dengan doktor, rujuk kepada doktor yang merawat kita, sama ada boleh kita proceed atau tidak kepada pendaftaran vaksin. Yang appointment ni maksud bukan appointment yang hypertension diabetes biasa ya, tapi appointment di hospital pakar. Appointment di hospital pakar? Hospital pakar. Kalau kata pergi klinik kesihatan setiap 3 bulan ambil ubat, tu kan tak apa, itu register. Okey. Itu boleh, tak ada masalah. Maksudnya kepada yang mendapatkan perkhidmatan di hospital pakar, itu yang kena jumpa doktor dulu, baru proceed untuk register. Yang active treatment, yang banyak yang jumpa ubat dia pun orang kata macam-macam ubat. Contohnya pesakit jantung dia ada pesakit kanser. Pesakit jantung dia pun ada 9 jenis ubat, 10 jenis ubat. Yang katakan these are complicated patient. Yang ini perlu dapatkan assessment. Okey. Terima kasih doktor.